الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan kepada kita dapat kita hadir ke rumah Allah, alhamdulillah, untuk salat subuh berjamaah. Tak maaf tuan-tuan, suara tak berapa nak clear. Ya. Musim dia kot, musim ada batuk-batuk sikit. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum iza dakhala al-masjida kana fi salatin ma kanat salatu tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi shalla fihi yaquluna Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi. Jika seseorang masuk ke dalam masjid, maka dia dikira sedang solat selama dia menunggu solat. Jadi pagi ini kita ada kuliah subuh dan semat niat masing-masing. Sekejap lagi kita akan solat sunat isyraq, syuruk 6:46, betul tak? 6:56. Maknanya dalam jam 7:10 insya-Allah, 7:10 kita boleh solat sunat isyraq. Niat dalam hati kita sedang menunggu masuknya waktu solat sunat isyraq, ataupun sebahagian ulama mengatakan subhatul duha, solat duha di awal waktu. Solat duha yang sebenarnya waktunya ialah bila matahari setinggi galah. Solat sunat isyraq, matahari naik setinggi lembing. Itu cara orang tua-tua. Tapi kita dah ada takwim tu, ada jam tu, tengok jam tu sajalah. Jadi bila kita tunggu masuknya waktu solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kita seolah kita sedang solat demi solat demi solat demi solat. Dari sudut pahalanya, macam kita solat maghrib, ada kuliah maghrib, kita tunggu kuliah maghrib bukan sahaja untuk dengar kuliah, duduk dalam majlis kuliah, majlis zikir itu pun pahala banyak, di mana ada malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang duduk dalam majlis zikrullah, dan malaikat mendoakan kepada kita, ya, dengan dua doa. Satu, diturunkan rahmat, satu lagi diturunkan sakinah. Yang keduanya, kita dapat pahala
kerana kita menunggu masuknya waktu salat, dan bersama-sama dengan kita ialah para malaikat yang mendoakan apa? Allahumma arhamhu ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunkanlah dosanya ya Allah, Allahumma arhamhu, kasihanilah dia ya Allah. Jadi malaikat berdoa kepada kita. Apa yang sedang berlaku di saat ini, malaikat sedang mendoakan kita. Masya Allah. Untung tak mari duduk di tempat sujud ni. Untung tak? Untung. Dia bermula daripada kita ambil wuduk di rumah. Sebab ada hadis yang siapa yang memperelokkan wuduk di rumah, kemudian dia mai ke masjid, dia berjalan kaki, naik kereta pun kira lebih kurang samalah, naik motor pun samalah. Yang penting perjalanan daripada rumah datang ke tempat sujud. Dari situ lagi telah pun ada pahala. Langkah pertama diangkat fadilat, diangkat maqam kita, kedudukan kita. Langkah kedua diampun dosa kita. Jadi kalau boleh kita buat kempen, kita baca hadis. Saya nak sarankan kepada ahli jatuh puasa, buat hadis yang menjelaskan tentang kelebihan solat jemaah, kemudian laminate elok-elok letak kat atas ni, pesan dekat semua penceramah, ustaz tolong baca sikit, ambillah mana-mana hadis tu. Ini kempen untuk solat jemaah. Sebab baru ni saya hadir di permukiman pengurusan berprestasi tinggi di bawah Jawi, di Pertam Resort. Salah seorang penceramahnya ialah Dr. Abdullah daripada Masjid Temerloh Jaya. Jadi bila saya sebut Masjid Temerloh Jaya ni, masing-masing, oh masjid tu kan. Cuba tengok dalam YouTube, Masjid Temerloh Jaya, solat subuhnya seperti mana solat Jumaat. Bukan sahaja solat fardu ni, termasuk solat jenazah. Solat jenazah, pakat kemaruk nak mari solat jenazah, kerana tidak ada sebuah rumah pun yang isi rumahnya tak sampai hadis-hadis tentang kelebihan solat jemaah, solat jenazah. Masya Allah. Jadi itu di antara strategi yang digunakan oleh Masjid Temerloh Jaya. Pada tahun 2016, saf Masjid Temerloh Jaya adalah 3 saf. Tak lepas pun tiang yang kedua tu. Maknanya kalau dibandingkan dengan masjid saya Al-Mukhlisin, menang masjid saya lagi. Ada 5 ataupun 6 saf. Kalau makan kambing malam tu 6 saf. Tapi sampai kelar tu macam tu je. Bila saya dengar ceramah Dr. Abdullah ni, saya menggigil semangat balik nak buat. Dan saya tanya lagi lah apa tipsnya. Pun ada setengah-setengah masjid dia bagi hadiah, teruskan. Ada yang bagi basikal kat anak-anak, teruskan. Tapi dia kata masalahnya takut basikal tu, bila dah habis basikal tu, budak-budak tak main dah. Itu budak-budak kan, kalau orang tua nak bagi hadiah apa? Bagilah hadiah handphone yang mahal tu kan, yang boleh buka tu kan, flip on tu kan. Hadiah handphone sebuah 7,000. Masalahnya bila dah hadiah tu dapat dah, habis dah handphone tu, takut tak main dah. Jadi dia kata yang penting sekali adalah ilmu. Sampaikan ilmu. Jadi kita buat kempen. Atas rostrum ni ada hadis-hadis tentang kelebihan solat jemaah. Kemudian hari Jumaat jangan miss untuk jelaskan kepada sini surau Jumaat kan, jelaskan pada sidang Jumaat yang mari ramai-ramai itu, ceritakan tentang kelebihan solat jamaah.
Dan bila saya tengok di surau ni, alhamdulillah masih ada ruang yang boleh diisi, menunjukkan kita masih ada peluang untuk buat direct selling. Sebab yang berlaku di Masjid Temerloh Jaya tu, AJK tak boleh nak harap. AJK buat kerja-kerja dia lah. Yang penting ialah ahli jemaah masjid tu yang main peranan. Maknanya seorang ahli jemaah bawa mai lah kawan-kawan dia 2-3 orang. Sebab bila kita mendorong kepada kebaikan, orang tu datang melakukan kebaikan, apa yang dia dapat pahalanya tidak kurang sikit pun kita juga akan turut sama dapat. Jadi kalaulah masjid ni dah penuh, makna tak ada peluang lah kita dapat pahala. Okay? Alhamdulillah lah, tak penuh lagi, jadi ada peluang untuk kita nak kumpul pahala. Maknanya kita seorang Allah Ta'ala dah bagi pahala, campur pula dengan rakan-rakan yang kita dorong mereka, yang kita ajak mereka untuk datang sama-sama dengan salat jamaah. InsyaAllah boleh kita buat kita pakai kempen lah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, setelah kita lama membincangkan tentang salat sunat, hari itu saya ada beritahu di antara salat sunat yang belum lagi kita sentuh ialah salat jenazah, kan, fardu kifayah. Tapi saya rasa kita postpone dululah yang tu, sebab tak jadi isu sangat. Hari ini saya cadang nak bawa tajuk yang sangat hebat, yang sangat penting, yang siapa tak mai pagi ni rugi. Ustaz lalu sebut gitu. Ialah majlis ilmu, kan, bukan saja tajuk ni, tajuk apa saja pun penting. Sebab di antara kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita mencari-cari di mana tempat turunnya rahmat Allah. Di dalam majlis zikir, yang saya sebut majlis zikir selalunya ada 3 jenis lah. Satu, majlis yang di dalamnya kita baca Quran, itu majlis zikir. Yang kedua, yang di dalamnya kita zikir, macam biasa kita zikir tu lah, kita bertahmid, kita bertasbih, kita bertahlil. Dan satu lagi majlis zikir adalah majlis ilmu, termasuk dalam majlis zikir, yang bila kita duduk dalam majlis zikir ni mencurah-curah rahmat Allah. Kalaulah kita boleh nampak, kita buka jendela rumah kita tu, tengok tu dia dekat Bukit Mahkota Surau Ar-Raudhah, mencurah-curah rahmat Allah turun. Pergi dekat roundabout dekat tu, kan, tu dia rahmat Allah mencurah-curah turun di masjid tu, ketika mana adanya majlis ilmu, majlis zikir. Pergi pula ke tempat saya di Alam Damai, Masjid Al-Mukhlisin, mencurah-curah rahmat Allah. Kalau kita nampak, sudah tentu kita tak nak lepaskan peluang. Kita akan tadah rahmat Allah yang mencurah-curah. Sebab dengan rahmat Allah Ta'ala sahaja kita masuk syurga. Dengan amalan kita yang sejemput ni, tak boleh nak tembus syurga Allah. Jadi selitlah tentang mana yang boleh kita selit untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey ke tuan-tuan? Takut juga tengok macam nak bawa saya je. Okey Okey, terbaik. Kena senyum sikit. Boleh? Boleh Imam, boleh Imam? Alhamdulillah. Saya, itu pengalaman saya lah, saya pergi kuliah, bila saya tengok orang senyum, saya seronok. Macam menyokong saya lah. Tapi kalau duk kerut dari, duk tarik muka masam tu, saya rasa, aku buat salah apa ni? Lagi satu disebabkan kadang-kadang kita duduk di kawasan elit tu, dia main rasa sombong. Dia mari rasa sombong, aku tak nak senyum jadi kalau sombong yang macam tu tak ada maknanya tuan-tuan. Rahmat Allah tersekat untuk sampai kepada kita.
Jadi bila kita mari ke sini tengok sahabat-sahabat kita yang kita rasa macam nak marah dia, cuba bayangkan waktu ini kita tersungkok jatuh, Allah Ta'ala tarik nyawa kita, siapa yang akan angkat jenazah kita? Jadi kita jangan sombong dengan rakan-rakan kita. Kemungkinan orang hak kita benci itulah disebabkan dia tidak sama parti dengan kita yang akan uruskan jenazah kita. Jadi kita buanglah benda titik bengek yang menyebabkan kebencian, yang menyebabkan rasa nak marah. Masuk dalam masjid, masuk dalam surau, apa saja warna kita, masjid inilah yang akan mempersatukan, mentauhkan hati-hati kita orang yang beriman. Okey tak tuan-tuan? Kalau okey sudahlah kot. Kuliah subuh ni tak boleh lama-lama kan. Okey, cuba kita tengok tajuk kita hari ini. Saya minta maaf tak boleh nak kuat sangat. Memang cakap aku rasa tak puas. Walaupun mikrofon ni okey, tapi saya harap sampailah kepada tuan-tuan. Jadi rujukan saya di bawah tajuk qada salat ini ialah irsyad fatwa dan fiqh al-manhaji. Dan saya menggariskan ada 6 subtopik di bawah tajuk qada salat ini. Yang pertama, ancaman bagi yang meninggalkan salat dengan sengaja. Yang kedua, huraian tentang ayat 4 dan 5 surah Al-Ma'un. Apa dia surah Al-Ma'un itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang ketiganya, kita akan melihat maksud melalaikan salat dalam ayat wailul lil musallin. Yang keempatnya, hukum meninggal salat daripada kitab fiqh al-manhaji. Yang kelima, pendapat ulama berkenaan dengan qada salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi kalau kita nak tengok pendapat ulama ni, kita boleh bahagikan kepada 2. Pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan wajib qada. Kalau kita tertinggal salat, wajib qada. Jumhur ulama. Tapi di sana ada pendapat yang bukan daripada calang-calang orang, iaitulah antaranya Ibnu Hazm. Dia kata tidak wajib qada. Bila dia kata tidak wajib qada, itu bukan bermakna sesuatu yang mengembirakan kita. Oh, lega, tak payah qada. Maksud tidak wajib qada ni, dia kata tak ada qada-qada ni. Tidakkah solat itu pada waktunya? Solat subuh pada hari ni berapa bulan? 11 hari bulan 11. 11 bulan 11. Kalau buat kalori kahwin hari ni bagus lah. 11 senang ingat, 11 hari bulan 11. Ataupun esok pun okey lah, 12 hari bulan 11. Dia kata subuh 12, 11 hari bulan 11 atau masa tu lah. Dia bukan ada masa lain. Contohnya bila kita solat maghrib, sebelum masuk waktu maghrib, okey tak? Tak okey lah. Allah Ta'ala tak terima solat maghrib kita sebab di luar waktu solat yang sebenarnya. Ataupun kita solat selepas waktu maghrib, masa isyak tu, okey tak? Tak okey lah. Sebab yang dikatakan solat maghrib dalam waktu maghrib. Itu kata dia, kata ulama tu. Nanti kita akan tarjih. Ya sudah, tentulah kita perlu kepada dorongan, bantuan, hujah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah untuk kita mentarjihkan pandangan-pandangan ini, insya-Allah. Jadi 6 tajuk ni tak sempat lah untuk kita selesaikan semua. Mungkin perlu kepada 3 atau 4 kali bertemu. Ya. Jadi pagi ini kita tengok dulu tajuk yang pertama, ancaman bagi yang meninggalkan solat. Ancaman bagi yang
meninggalkan salat. Okey, Imam Az-Zahabi, lalu kita dengar nama ni kan, Imam Az-Zahabi. Saya pun selalu juga ada sebut nama dia dalam kuliah-kuliah saya. Siapa Imam Az-Zahabi ni? Dia ulama Sunni yang mati pada tahun 748 Hijrah. Orang Syria, bukan orang Balakong. Jadi ulama ni daripada Syria. Dia kata solat itu seumpama tali, ya, pertalian hamba dengan Tuhannya. Jadi solat adalah pertalian hamba dengan Tuhannya, yang mana orang yang memutuskan tali itu dikira berdosa besar dan wajib bertaubat. Sebab apa? Yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala ialah solat. Kalau kita putihkan tali itu, dosa besar dan wajib bertaubat. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Adaa'us shalah. Sekali lagi diulangi, adaa'us shalah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Apa mafhumnya? Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Surah Maryam ayat 59-60. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kita di zaman-zaman terkemudian daripada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman para sahabat, ini merupakan zaman yang terbaik, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat. Maknanya akan datang satu zaman, satu generasi selepas itu, orang-orang yang mencuaikan solat, orang-orang yang mengabaikan solat, orang-orang yang tak ambil endah tentang solat. Adaa'us salat tu kalau kita tengok maknanya secara literal, mengabaikan ataupun meninggalkan solat dan mengikut hawa nafsu. Okey, kita tengok tafsiran dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya ambil pandangan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang bila kita dengar ceramah disebut Ibnu Abbas, ataupun bila kita baca buku, baca kitab Ibnu Abbas, ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat, yang sangat jernih hatinya, yang mendapat gelaran lautan ilmu, baharul ilm. Orang yang hebat ilmu dia, terutama sekali dari segi mentafsir Al-Quran. Ya, digambarkan bagaimana keadaan Ibnu Abbas mentafsirkan Al-Quran itu seperti mana dia melihat objek di sebalik kain yang nipis. Macam saya nampak muslimat di sebalik kain yang nipis. Jernihnya hati Ibnu Abbas, pintarnya Ibnu Abbas, sehingga ketika mana dia mentafsir Al-Quran, jika nak dibandingkan dengan pentafsiran orang lain, tafsir Ibnu Abbas ni lagi jelas dan diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata,
pengertian adha'us salah. Kan tadi saya ulang 3 kali, adha'us salah, ya, yaitu meninggalkan salat, mengabaikan salat. Jadi maksud adha'us salah itu bukan bermakna tinggal terus salat. Itu kata Ibnu Abbas. Bukan makna stop pencen terus lah sembahyang. Ada orang pencen sembahyang ni. Saya dengar cerita, tapi saya tak jumpa dengan orang berkenaan. Ini cerita betul lah dalam negeri Selangor ni. Apa dia kata? Dia kata masa sembahyang dulu saya tak dapat apa-apa. Itu ujian untuk kita juga tu. Bila saya berhenti sembahyang ni, macam-macam penyakit saya boleh ubat. Masya Allah. Ya, kalau iman kita tak kuat, dia sungguh juga aku duduk sembahyang, duduk berdoa, qunut nazilah, plastik ni dah 38 tahun lah, tak ada apa-apa pun. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji keimanan kita begitu kan. Jadi kata Ibnu Abbas, rasa cerita itulah, nampak cerita pun buang masa je kan. Ibnu Abbas kata adha'us salah tu bukan maknanya tinggal terus macam pakcik tadi. Adha'us salah ini maknanya, dengar baik-baik, mengakhirkannya dari waktunya. Siapa kata? Siapa kata? Ibnu Abbas, daripada generasi sahabat. Okey, kita tengok pula generasi tabi'in. Kita ambil lah seorang tokoh dia yang bernama Sa'id bin Musayyib. Kalau kita nak sebut Musayyab pun boleh. Sa'id bin Musayyib ni dia merupakan sifu kepada para tabi'in, ya, penghulu kepada para tabi'in. Dengar baik-baik, tuan jangan mengantuk. Dengar baik-baik. Okey, apa kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ni? Dia kata maksud adha'us salah tadi adalah seseorang yang tidak solat zuhur kecuali sehingga datangnya waktu asar, dan tidak solat asar sehingga datangnya waktu maghrib, dan tidak solat maghrib sehingga datangnya waktu isya, dan tidak solat isya sehingga datangnya waktu fajar, solat subuh lah tu, ya. Kemudian tidak menunaikan solat subuh sehingga terbit matahari. Jadi dia kata sesiapa yang mati di atas cara yang sedemikian itu dan tidak bertaubat sebelum matinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkannya sebagai orang yang berdosa, dan kerana itu juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam pada bahagian yang paling dalam sekali. Dalam neraka Jahannam tu dia ada lopak-lopak, lembah-lembah yang paling dalam sekali. Neraka Jahannam tu kira amat-amat dahsyat dah, pedihnya tu. Tapi dalam neraka Jahannam tu jurang yang paling dalam. Kalaulah diambil gunung ganang atau muka bumi ini diletakkan di situ, akan cayang habis kerana kepanasan yang amat sangat. Maka di sinilah akan diletaknya orang-orang yang mencuaikan salat. Masya Allah, wal-ayazubillah. Okey, cukuplah kita ambil pandangan daripada pribadi yang sangat berautoriti ini, Ibnu Abbas dalam kalangan sahabat, dan Sa'id bin Al-Musayyib daripada kalangan tabi'in. Sahabat ni siapa? Sahabat ni orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Dia sempat hidup sezaman dengan Nabi walaupun Nabi dah wafat. Itu pun generasi sahabat.
Tapi yang tak sempat dengan Nabi, sempat dengan sahabat, itu generasi tabi'in. Selepas tabi'in, tabi'in. Sampailah kepada kita ini. Tabi'in. Takkan nak sebut macam tu. Kita ambil yang mudah faham. Kita ni semua adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa mai ajaran Nabi kepada kita ialah para ulama warasatul anbiya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, okey, cuba kita tengok pengertian firman Allah Taala tadi. Huraian tentang ayat 4 dan 5 surah Al-Ma'un. Ya. Ini tajuk saya yang kedua. Saya perlu bagi tajuk ini supaya sampai objektif ceramah saya pada pagi ini. Ya. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Pendek ayat tu. Fawailul lil musallin, ayat yang keempat. Allazina hum an salatihim sahun, ayat yang ke-5. Sedangkan kalau nak jadikan satu ayat pun okey, tak lari maknanya. Ya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Boleh pun. Tetapi dia jadi dua ayat. Fawailul lil musallin, ayat yang keempat, allazina hum an salatihim sahun. Ya, sebab nak bagi kita betul-betul dapat meneliti tentang pengajaran ayat ini. Apa dia fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun itu? Okey, cuba kita tengok sikit. Ya. Apa maksud fawailun lil musallin? Maka celakuilah bagi orang-orang yang salat. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Jadi ayat ini macam menarik perhatian kita. Akulah yang salat. Aku ni termasuk dalam al-musallin itu, golongan musallin itu. Kenapa marah sangat Allah Ta'ala kepada orang-orang al-musallin ini? Ya, ada pasal dia. Ya. Okey. Sebenarnya fawailun itu perkataan asalnya ialah wailun. Wail. Waw ya lam. Wailun. Ya. Celakalah, Allah Ta'ala mencelakakan. Dan dalam tafsir yang lain, orang yang celaka wailun ni akan duduk dalam neraka wail. Jadi kita faham, mudah fahamnya, wail ini ialah Allah Ta'ala marah sangat dekat orang-orang yang salat ini. Ya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Tapi bila kita tengok ada huruf fa di situ. Kita mengaji bahasa Arab sikit. Bahasa Arab yang paling basic, yang boleh kalau kita tanya anak-anak kita yang mengaji sekolah Arab ni, dia boleh terangkan kita. Ya, perkataan fa di situ ialah huruf ataf. Ataf fa ataupun fa ataf. Jadi huruf ataf ini bermakna, ya, berarti kemudian. Bila ada kemudian, adanya yang terdahulu. Maknanya ayat ini dia ada kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya. Itu maksudnya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Ya, yaitu orang yang mensia-siakan, yang mengabaikan salatnya. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Dah kalau kita tengok tadi ada fa'ataf di situ, maka kita kena tengoklah ayat yang sebelumnya. Kan?
Ayat yang pertama apa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, daripada surah apa ni? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin, mendustakan agama. Termasuklah ad-din di situ meliputi hari pembalasan. Ya. Din bermaksud agama, cara hidup, dan din juga bermaksud hari pembalasan, hari akhirat lah. Jadi orang yang tak percaya pada hari akhirat tu maknanya dia tidak percaya kepada nasib dia masa di dunia hari itu, sepak terjang dia di dunia hari itu, ya, maknanya tak akan diadili di akhirat. Macam tak percaya kepada agama lah tu. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Yang pertama, kita tengok surah Al-Ma'un ayat yang kedua. Fazalika alladhi yad'ul yatim. Orang-orang yang buat zalim, yang menindas anak-anak yatim. Allah Ta'ala marah sangat, Nabi kita marah sangat anak yatim. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan anak yatim. Ya. Kalau kita nak tengok anak yatim ni, kadang-kadang kat kampung kita pun berlambak-lambak, tak perlu kita pergi asrama anak yatim. Macam mana dikatakan Allah Ta'ala uji kita ni? Kalaulah anak yatim tu comel macam anak-anak Syria, putih melepak, comel, kemudian PMR dia dapat 100A, kemudian hafiz Quran lagi, semua teringin nak ambil jadi anak angkat. Betul tak? Tapi duduk sebelah rumah kita, la ilaha illallah, telur ayam hilang dekat sarang tu, budak-budak tu, anak-anak yatim tu. Mungkin tak berlaku pada tuan-tuan, berlaku pada saya. Anak yatim kat kampung saya tu, ya Allah, dia buat macam peluru, hanyak macam boya. Takkan kita nak ambil dia buat anak angkat kita? Ujian Allah Ta'ala tu. Nabi kata, kalau jumpa anak yatim ni, anak yatim lah, bukan bapak yatim. Kita ni bapak yatim, tak payahlah kau jumpa bapak yatim nak usap kepala dia, tak payahlah. Nabi kata, kalau jumpa anak yatim, usap kepala dia dapat pahala. La ilaha illallah. Hanyak macam boya nak pergi usap kepala dia lah kumat. Ujian untuk kita tu, ujian. Macam mana pun kita kena santuni dengan baik anak-anak yatim ini, sebab ada dalam Quran. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan buat zalim dekat anak-anak yatim, jangan menindas anak-anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tak bagi makan orang-orang miskin, orang miskin yang sepatutnya terima hak dia, kita tak bagi, kita stop hak orang miskin tadi. Kenapa? Kerana kezaliman kita, penindasan kita kepada anak-anak, kepada orang miskin ni. Okey, yang pertama tadi, kita buat jahat dekat anak yatim. Kalaulah perkataan jahat itu kita nak bagi nampak bahasa dia agak smart sikit, kita kata jenayah. Ya, kita buat zalim tadi, jenayah kepada anak yatim. Anak yatim ni siapa? Orang, manusia. Maknanya hak pertama ni Allah Ta'ala celakakan kita ni. Kenapa? Kerana kita buat zalim dekat orang, iaitu anak-anak yatim. Kita buat jenayah dekat anak-anak yatim. Yang kedua, orang miskin, orang juga. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tengok seterusnya, fawailun. Perkataan fa itu ataf, maknanya kita kena kaitkan dengan yang hak sebelum tu. Maknanya
Orang-orang yang Allah Ta'ala murka sangat ini ialah orang yang buat penaya dekat anak yatim, orang yang buat penaya dekat fakir miskin, dan wailun lil musallin. Malah lagi marah Allah Ta'ala dekat wailul lil musallin, dekat al-musallin ni. Pertama, jenayah kepada orang. Yang kedua, jenayah kepada orang juga. Yang ketiga, jenayah kepada siapa? Fawailul lil musallin. Dia buat tahana tu, kata orang utara, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, kita lihat sikit lagi dari sudut bahasanya, dari sudut bahasa Arabnya. Wail, waw ya lam, wail. Wail ni bukan besi wail tu. Ada kontraktor besi wail tu dia lain pula tu. Duduk konkrit dalam simen tu kan. Ini wail ni kecelakaan. Kecelakaan kepada orang yang melalaikan solat itu, ayat itu mari kepada kita secara umum. Kebiasaannya bila Allah Ta'ala marah dan Allah Ta'ala nak beritahu golongan ini akan masuk neraka suatu hari nanti, maka Allah Ta'ala akan sebut yauma izin. Contohnya dalam surah Tur ayat 11. Fawailun, wail lagi ni. Fawailun yauma izin lil mukadzibin. Maka celakalah, durjanalah, ya. Apa lagi kita nak, kalau ada bahasa-bahasa lain yang sama dengan dia, paling senang kita faham, celakalah. Maka celakalah, kecelakaan yang besarlah yauma izin, di hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan, al-mukazzibin. Ya, Allah Ta'ala sebut yauma izin, fawailun yauma izin lil mukazzibin. Nak habaq kata puak-puak ni dia akan kena teruk nanti. Bila? Satu hari nanti, yauma izin. Hampa jaga nanti, di akhirat nanti hampa kena. Di akhirat nanti siap hampa. Sebab ada perkataan yauma izin. Fawailun yauma izin lil mukazzibin. Tetapi dalam surah Al-Ma'un ini tidak disebut yauma izin. Rasa-rasa macam fawailun yauma izin lil musallin. Rasa-rasa macam tu. Otak kita rasa macam tu. Sebab bila kita baca surah yang lain, contohnya kita ambil surah Tur ayat 11 tadi, fawailun yauma izin lil mukadzibin. Maka kecelakaan besarlah satu hari nanti, yakni di hari akhirat, bagi orang-orang yang mendustakan agama ini. Siap hampa, nanti hampa akan kena. Lebih kurang itu bahasa dia. Tapi dalam wailun lil musallin, dia tidak ada perkataan yauma izin. Fawailun lil musallin, fawailun lil musallin. Kalau kita nak buat perimbangan dengan ayat surah Tur tu, eloklah letak fawailun yauma izin lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang mengabaikan solat satu hari nanti, akhirat nanti, siap hampa. Lebih kurang begitu. Tapi dia tak sebut begitu. Dia tak sebut fawailun yauma izin lil mukazzibin. Sebaliknya, fawailun lil musallin. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, maka kata ulama tafsir, maka kecelakaan yang besarlah, ya, kepada orang-orang yang melalaikan solatnya, bukan sahaja di akhirat nanti. Sebab tidak ada perkataan yauma izin tadi. Maknanya kecelakaan yang dahsyat, yang beratlah kepada mereka, bukan sahaja di akhirat nanti, malah mereka akan musnah di dunia ini.
Tak perlu tunggu di akhirat pun. Itu bahasa yang mudah kita faham. Maknanya orang yang melalaikan solat, mengabaikan solat, kecelakaan itu di dunia ini lagi. Bukan sahaja di akhirat, tapi di dunia ini lagi dah pun terima musibatnya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kenapa Allah Ta'ala marah sangat kepada mereka yang salat? Tidakkah salat itu perbuatan yang baik? Kita balik melihat kepada apa yang telah saya sebut tadi. Yang pertama, buat naya dekat anak yatim. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Yang kedua, buat naya dekat orang miskin. Siapa orang miskin? Manusia macam kita. Tapi fawailul lil musallin, dia buat naya dekat siapa? Ya, konon-kononnya dia buat naya dekat Allah, tapi dia buat naya kat diri dia sendiri. Kalau yang pertama pada manusia, kita kata pedajir lah, bahasa mudah fahamnya. Yang kedua kepada manusia juga. Yang ketiga kepada siapa yang dia nak buat, yang dia nak penaya ni? Kepada Allah. Maka besarlah kemurkaan Allah ya kepada orang-orang yang dikatakan musallin, tetapi yang mensia-siakan solatnya. Okey dah? Boleh faham tak? Kalau boleh faham, jangan kacau lagi. Hak topik yang ketiga ni kita tunggu masa lain pula. Boleh kan? Sebab dah masuk waktu solat sunat Isra. Marilah tuan-tuan, untung dah tunggu ni. Kalau tak ada kuliah subuh, banyaklah kainya kan. Nak pergi cari roti canai, lontong dan lain-lain lagi. Tapi kena dengar kuliah subuh. Macamlah kita dengan kuliah maghrib, tak pergi ke mana, duduk kat situ. Sambil-sambil duduk maki ustaz tu. Lambatnya. Ustaz yang macam tu, kita ambil, angkat kerusi dengan rostra ni, kita lempar pergi keluar. Saya lah rasa macam tu. Kami panggil hang mai kuliah maghrib, hang lajak pergi sampai ke Isyak ni. Apakah hairnya? Kalau ustaz selebriti tu lain lah, kita bayar mahal dekat dia, tak boleh dia lajak sikit pun. Tapi kalau ustaz cokiah macam saya ni, kalau lajak sikit dia pada resah dah. Lalu memberi isyarat pada ustaz tu sambil-sambil picit lutut. Itu tak berapa garang lagi tu dia picit lutut. Mana ustaz dah ustaz. Hak lagi ganai ni dia sing tangan dia diangkat dia. Tengok jam. Seolah-olah ni. Jadi ustaz tu kena sedar diri. Maka saya pun sedar diri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.